Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, gara-gara hina agung di Facebook, polis mencekup Sam Banjar Perak. Ini apabila tular dalam media sosial yang saya sendiri pun tak berani sebenarnya nak gambarkan apa yang dituliskan di dalam Facebook Sam Banjar Perak tersebut. Saudara-saudara sekalian, dalam pendedahan itu, daripada negaramerdeka.com, seorang lelaki ditahan selepas memuat naik hantaran berunsur hasutan ke atas yang di-Pertuan Agong menerusi Facebook. Suspek berusia 43 tahun itu ditahan di Bera, Pahang hari ini, susulan muat naik menggunakan akaun atas nama Sam Banjar Perak. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, suspek memuat naik hantaran berkecenderungan menghasut bagi mendatangkan penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia terhadap yang di-Pertuan Agong. Suspek direman selama 4 hari bermula hari ini mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Kes kini disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT bahagian D5 JSJ Bukit Aman di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Polis Diraja Malaysia PDRM menggesa orang ramai menjadi pengguna media sosial yang bijak dan berhema. Muhammad Suhaili juga berkata, turut meminta masyarakat mengelak daripada mengeluarkan sebarang kenyataan yang boleh menggugat keharmonian dan perpaduan, terutamanya membabitkan isu 3R yang merujuk agama, bangsa dan institusi raja. Berita ini dipetik daripada negaramerdeka.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kejutan besar untuk Muhyiddin Yassin dan juga Hamzah Zainuddin dan khasnya untuk Perikatan Nasional. Disangkakan Muhyiddin Yassin telah pun dibebaskan sepenuhnya. Memang tepat mahkamah membebaskan Muhyiddin, tetapi rupa-rupanya belum sampai 24 jam Muhyiddin gembira, Perikatan Nasional bergembira dengan keputusan itu. Akhirnya daripada Malaysia kini dipetik Peguam Negara menolak gesaan Hamzah supaya semak pendakwaan terpilih. Jabatan Peguam Negara AGC hari ini menegaskan jabatan itu tidak mempunyai sebab atau alasan yang munasabah untuk meneliti semua kes yang telah didakwa di mahkamah. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berkata, setiap keputusan untuk pendakwaan dibuat setelah meneliti dan menimbangkan dengan sepenuhnya semua keterangan yang ada dan dibentangkan oleh agensi-agensi penguatkuasa serta menurut undang-undang berkaitan. Tidak terdapat sebarang campur tangan politik atau tekanan untuk memulakan apa-apa pendakwaan. Jabatan Peguam Negara sentiasa bertindak secara bebas dan profesional mengikut tata cara yang telah ditetapkan dalam memulakan pertuduhan terhadap mana-mana individu, katanya dalam kenyataan. Idrus berkata demikian bagi mengulas kenyataan Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mendesak Peguam Negara supaya menyemak dan mengkaji semula semua pendakwaan terpilih terhadap pimpinan Bersatu dan PN untuk tujuan ditarik balik. Desakan itu dibuat susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk suapan berjumlah RM232.5 juta bagi Parti Bersatu berkaitan projek Jana Wibawa. Mengulas lanjut, Idrus berkata keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melepas dan membebaskan pengerusi PN itu hanya melibatkan 4 pertuduhan predikat di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Beliau berkata,
Keputusan itu dibuat hanya berdasarkan ruang lingkup permohonan yang telah difailkan oleh pemohon. Notis rayuan telah difailkan oleh pihak pendakwaan untuk mencabar keesahan keputusan itu, manakala 3 pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 masih kekal. Justru, Idrus berkata pihaknya memandang serius kenyataan yang berkecenderungan menjejaskan kredibiliti AGC dan menggesa semua pihak supaya berhati-hati apabila mengeluarkan kenyataan yang mencadang atau membayangkan bahawa integriti dan kebebasan jabatan itu telah dikompromi oleh campur tangan politik atau pengaruh yang tidak wajar. Jabatan Peguam Negara seterusnya atau selanjutnya menegaskan bahawa jabatan ini bertindak secara bebas dan profesional pada setiap masa dalam menjalankan fungsi Jabatan Peguam Negara untuk menegakkan keadilan selaras dengan bidang kuasa Peguam Negara yang diperuntukkan di bawah Perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Persekutuan, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya ini yang dimaksudkan oleh Sabuddin Husin apabila beliau kata Muhyiddin masih belum lagi dapat tidur lena apabila AGC menolak Gesan Hamzah supaya semak pendakwaan terpilih. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Anda pasti meminati Ultimate. Anda pasti mengenali siapa dia Ultimate. Ultimate merupakan, kalau tak silap saya, ialah pencipta kepada lagu Hoi Hoya Hoi, Hoi Hoya Hoi, na 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 na. Anda pasti tahu siapa Ultimate. Dan anda pun sudah tahu Ultimate telah memenangi pilihan raya kecil PRN. Pilihan raya kecil pula, pilihan raya negeri di 6 buah negeri baru-baru ini. Tapi dipetik dari negaramerdeka.com, ramai yang tak sangka ini perkara pertama yang Ultimate buat bila menang jadi YB. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dan mohon bantu saya tekan butang subscribe bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Saudara-saudara sekalian, bila penyanyi rap jadi adun, ini perkara pertama Ultimate akan lakukan buat ramai tak sangka. Selepas menang dalam pilihan raya negeri PRN, penyanyi rap Ultimate memulakan tugas sebagai ahli Dewan Undangan Negeri Adun dengan menunaikan solat subuh berjemaah di Masjid Taman Kosas, Ampang, Selangor pada Ahad. Walaupun baru-baru ini kita ada membacakan bahawa Ultimate mengatakan bahawa dia terlalu letih ketika PRN, kempen PRN, dan dia mengatakan secara berseluruh selepas kempen, Ultimate kata dia mahu tidur selama 1 hari. Tetapi rupa-rupanya dia bukan melakukan tidur sahaja. Dia tidak melakukan perkara itu. Dan tetapi yang dilakukan oleh Ultimate ialah jauh sekali daripada sangkaan ramai orang. Bahkan yang dilakukan oleh Ultimate, walaupun seorang penyanyi rap, tetapi telah pun melakukan perkara yang amat terbaik. Menunaikan solat subuh berjemaah di Masjid Taman Kosas, Ampang, Selangor pada Ahad. Ultimate atau Syed Ahmad Said Abdul Rahman Al-Haddad, 45 tahun, cukup bersemangat untuk bersama rakyat yang telah turun mengundi meskipun bertungkus lumus menjalankan kempen sebelum PRN berlangsung pada Sabtu yang lepas. Melihat masjid dan rumah ibadah lain sebagai kawasan tumpuan ramai, Ultimate yakin majlis agama antara salah satu kaedah terbaik untuk dia mendekati rakyat. Kerja bermula hari ini, pukul 6 pagi, Masjid Taman Kosas, semangat, kata beliau. Antara perancangan saya adalah ke arah itu program agama. Kita tahu tempat ibadah adalah tumpuan komuniti. Perlu sentuh dan prihatin terhadap semua golongan, katanya ketika dihubungi M-Stock. Ultimate sebelum itu berkongsi serangkap pantun mengajak orang ramai ke masjid berkenan selepas namanya diumumkan sebagai pemenang bagi Dun Lembah Jaya. Berkesempatan berjumpa penduduk sekitar kawasan masjid,
Ultimate sudah menerima beberapa maklum balas yang perlu diberi perhatian kelak. Justru baginya, tiada istilah rehat panjang selepas diberi tanggungjawab sebagai wakil rakyat. Ada jemaah yang belum pernah berjumpa datang berbual dengan saya. Mereka timbulkan beberapa isu dan saya ambil maklum perkara tersebut, kata Ultimate. Apapun kena tunggu upacara angkat sumpah dahulu untuk teruskan kerja. Selangor pun masih cuti umum Isnin, ujarnya lagi. Syukur atas kemenangan sebagai adun. Penyanyi lagu Amboy ini juga sedar namanya kini terus menjadi perhatian dalam arena politik. Syukur dan teruja dengan tugas yang diberikan ini. Sekarang tugas saya lebih besar dan perlu lakukan dengan betul. Saya sedia menjalankan tanggungjawab ini, jelasnya. Dalam PRN kali ini, Ultimate bertanding menentang calon Perikatan Nasional PN, Sharifah Haszia Said Arifin. Ultimate mendapat undian sebanyak 26.172 undi dengan majoriti sebanyak 6.320. Manakala Sharifah Haszia mendapat 19.852 undi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk perbuatan Ultimate yang benar-benar di luar jangkaan semua orang ini. Saya sendiri terkejut dengan apa yang dilakukan oleh penyanyi rap yang terkenal ini, yaitu Ultimate. Meskipun letih dengan kempen, penat dengan kempen dan baru saja menang, Ultimate telah memulakan kerjaya beliau dan memulakan tugas bukan ke pasar malam, bukan ke pusat-pusat rekreasi, tetapi telah dengan menunaikan solat subuh berjemaah di Masjid Taman Konsas, Ampang, Selangor pada Ahad. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Habislah anak menantu Muhyiddin atau habislah menantu Muhyiddin, kata netizen ketika membacakan laporan daripada My Metro ini. Saya tertanya-tanya, apa yang menyebabkan netizen menulis komen seperti itu? Rupa-rupanya inilah keputusan yang paling menakutkan. Menantu Muhyiddin akhirnya dikeluarkan oleh pihak berkuasa Malaysia, yaitu notis merah Interpol. Polis terima permohonan SPRM, ianya berkaitan dengan menantu Muhyiddin. Polis Diraja Malaysia PDRM sudah menerima permohonan daripada SPRM Malaysia bagi memohon notis merah Polis Antarabangsa Interpol terhadap menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dipetik daripada My Metro hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, permohonan itu diterima secara lisan daripada SPRM dan polis akan bekerjasama. Jika ada maklumat berkaitan perkara ini, kita akan serahkan kepada pihak SPRM. Katanya, pada sidang media selepas majlis serah terima tugas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman di sini hari ini. Harian Metro sebelum ini melaporkan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan bekerjasama bagi permohonan notis merah Polis Antarabangsa Interpol terhadap menantu Tan Sri Muhyiddin Yassin. SPRM sebelum ini dilaporkan akan memohon notis merah Interpol terhadap menantu Muhyiddin dan seorang lagi individu yang dipercayai melarikan diri dalam kes penyelewengan projek pendaftaran, pengambil alihan dan penyimpanan biometrik pekerja asing bagi sesebuah kementerian. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki dilaporkan sebagai berkata, permohonan itu akan dilakukan dengan bantuan PDRM dalam masa terdekat. Individu pertama yang dicari SPRM ialah Muhammad Adlan Berhan, 48 tahun, dengan alamat terakhir di Lot 65 Sunway Kiara Hills, Jalan 32/70E, Desa Seri Hartamas, Manakala. Seorang peguam Mansur Saad, 69 tahun, beralamat terakhir di 5 Jalan SS19/1C, Subang Jaya, Selangor. Bagaimanapun, Muhammad Adlan dalam satu kenyataan melalui peguam, Datuk Baljit Singh Sidhu,
menafikan beliau lari daripada pihak berkuasa dan menyatakan akan pulang ke tanah air bagi membantu siasatan. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, apa yang telah pun dinyatakan oleh SPRM melalui Azam Baki baru-baru ini ialah apabila Azam Baki berkata jangan beri alasan, cepat pulang ke Malaysia. Itu adalah gesaan daripada SPRM kepada menantu Muhyiddin Yassin. Kalau dah nak pulang, pulanglah cepat-cepat. Beri kerjasama, kata SPRM. Ini menimbulkan satu tanda tanya daripada netizen yang menyatakan mengapa terlalu lama untuk pulang ke Malaysia. Kalau orang lain pasti mereka akan segera pulang ke Malaysia. Tapi kenapa menantu Muhyiddin lama sangat, degil sangat, keras sangat, apa lagi ya, nak balik ke Malaysia? Memang betul dia mungkin akan mau balik ke Malaysia, tapi kenapa terlalu lambat, kata mereka? Adakah sesuatu yang mau ditunggu ataupun adakah sesuatu yang mau disembunyikan, kata netizen lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri kita, begitu banyak tangkapan yang dilakukan oleh SPRM. Dan memang Anwar Ibrahim telah pun mengisytiharkan perang terhadap penggiat-penggiat rasuah yang suka makan duit, yang suka sakau di sana sini. Itu sebab ramai yang tak suka dengan Anwar Ibrahim. Sebab mereka terganggu melakukan aktiviti sakau mereka. Terkini, SPRM menangkap 2 orang termasuk penguatkuasa di Selangor dan Pahang. Ini pastinya mengejutkan kita semua. Beberapa hari selepas keputusan PRN diumumkan, masih lagi ada yang melakukan rasuah dan telah pun ditahan oleh SPRM. Ini satu perkara yang memang agak mengejutkan kita tetapi membanggakan kita kerana SPRM di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim bekerja dengan luar biasa dan juga amat efektif dan dinamik serta proaktif. SPRM menahan 2 orang termasuk penguatkuasa di Selangor dan Pahang. 2 ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM selepas disyaki menerima rasuah RM105,000 berkaitan kes surat jaminan kemasukan warga asing ke Malaysia tengah hari tadi. Mereka ditahan di pejabat SPRM Selangor hari ini. Di sini dan pejabat SPRM Pahang sekitar jam 1 tengah hari tadi ketika hadir memberikan keterangan. Kedua-dua mereka dipercayai menerima rasuah bagi tujuan mendapatkan surat jaminan kemasukan warga asing ke Malaysia untuk bekerja sebagai pelaut sedangkan mereka bukan pekerja bidang itu. Sumber berkata suspek pertama berusia 30-an adalah anggota penguatkuasa manakala suspek kedua yang berusia 40-an adalah pemilik syarikat. Katanya, kedua-dua individu berkenaan dipercayai melakukan kesalahan berkenaan daripada September hingga Disember 2022. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Datuk Alia Salim, ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu, katanya, kes disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan A dan 17 dalam kurungan B Akta SPRM 2009. Katanya, kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Magistrat di sini esok untuk permohonan reman. Saudara-saudara sekalian, ini memang mengejutkan kita kerana perkara ini betul-betul satu perkara yang kita sebenarnya suka kerana SPRM makin hari makin menakutkan. Sebenarnya kalau SPRM lebih menakutkan, itu perbuatan, itu perkara yang amat positif. Makin menakutkan, itu perkara yang positif. Saudara-saudara sekalian, kita ucapkan tahniah kerana SPRM juga pada 25 Julai yang lepas, telah pun menahan 2 lelaki dalam siasatan bekalan mangsa banjir di Selangor. Betapa jahatnya orang-orang ini kerana bekalan mangsa banjir pun disakau juga. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 2 lelaki kerana disyaki terbabit dalam pembekalan barangan keperluan mangsa banjir yang membabitkan nilai projek berjumlah kira-kira RM900,000.
Kedua-dua yang berusia 30-an ditahan kira-kira jam 2.30 petang tadi di Pejabat SPRM Selangor ketika diminta hadir untuk memberikan keterangan. Difahamkan, suspek pertama ialah bekas pengurus operasi sebuah yayasan dan didakwa menyalahgunakan jawatannya untuk mengesyorkan syarikat milik suspek kedua yang mempunyai hubungan persaudaraan dengannya. Ia adalah bagi membekalkan barangan keperluan mangsa banjir pada tahun lalu. Sementara itu, pengarah SPRM Selangor, Datu Alias Salim ketika dihubungi mengesahkan penahanan itu dan berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Katanya, kedua-dua suspek akan dibawa ke Mahkamah Majisteri Shah Alam pada jam 9 pagi esok untuk tujuan permohonan reman. Berita ini dipetik daripada BH Online bertarikh 25 Julai 2023. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat anda dengan kehebatan dan juga ketajaman SPRM sekarang ini menahan semua pesalah-pesalah, pesakau-pesakau dan orang-orang yang suka dengan perbuatan penyalahgunaan kuasa penyelewengan? Bagi saya berbangga mempunyai SPRM seperti ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Ini berita buruk untuk Muhyiddin dan pengikut Muhyiddin, juga penyokong Muhyiddin, dipetik daripada sabudinhusin.com. Muhyiddin belum boleh tidur lena. Rasa gembira Muhyiddin Yassin dan para penyokongnya atas keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan bekas Perdana Menteri itu daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa nampaknya tidak bertahan lama. Ini berikutan Pejabat Peguam Negara dengan segera telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan berhubung keputusan tersebut petang tadi. Maknanya, masih ada kemungkinan kes tersebut dibicarakan jika rayuan itu diterima di peringkat Mahkamah Rayuan. Jadi, sabar dulu dan jangan terlalu awal untuk bergembira dengan mengaitkan keputusan Mahkamah Tinggi itu sebagai bukti pertuduhan yang dibuat atau adalah bermotifkan politik. Hakikatnya, keputusan Mahkamah Tinggi itu adalah bukti bahawa Perdana Menteri atau pihak eksekutif di Putrajaya tidak campur tangan sama sekali dalam urusan mahkamah. Awal hari ini, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan pengerusi Perikatan Nasional itu untuk membatalkan 4 pertuduhan salah guna kuasa berkaitan dana wibawa berjumlah RM232.5 juta yang diterima bersatu atas alasan pertuduhan itu tidak jelas dan melanggar keperluan kanun tata cara jenayah. Dengan itu, Muhyiddin telah dilepas dan dibebaskan daripada 4 pertuduhan terhadapnya. Selain rayuan telah difailkan, kepada yang mungkin terlupa, Muhyiddin juga masih lagi ada 3 kes di bawah AMLA yang perlu dihadapinya. Peguam Negara Idrus Harun berkata, keputusan Mahkamah Tinggi hanya membabitkan 4 pertuduhan bagi kesalahan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009 sahaja. Katanya 3 lagi pertuduhan di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang dihadapi Muhyiddin masih lagi kekal. Dan tarikh sebutan di Mahkamah Session Kuala Lumpur adalah pada 19 September 2023 sebagaimana yang telah dijadual atau juga tidak berubah. Di samping itu, menantunya yang dicari SPRM dan kini telah dimasukkan dalam notis merah pihak polis untuk ditangkap turut merupakan satu lagi beban menunggu buat Muhyiddin. Ketua Polis Negara Razarudin Husin berkata PDRM akan bekerjasama dengan SPRM dalam isu berkaitan. Sekiranya ada maklumat tambahan, sama ada itu ada notis merah Interpol, saya akan memaklumkan kepada SPRM untuk tindakan selanjutnya, kata beliau lagi. Artinya sekarang ini jangankan nak tidur lena, nak senyum pun masih tak semudah biasa untuk Muhyiddin ukirkan pada wajahnya dengan sesuka hati. Masih banyak kemungkinan tak terduga bakal menerpa kehidupan Muhyiddin lagi.
Dipetik daripada sabudinhusin.com, ditulis oleh Sabudin, bertarikh daripada 5 Ogos tahun 2023. Saudara-saudara sekalian, apakah anda juga setuju dengan tulisan Sabudin ini bahawa Muhyiddin belum boleh tidur lena lagi memandangkan apa yang berlaku kemarin telah pun dirayu oleh pihak kerajaan ataupun peguam negara ke Jabatan Mahkamah Rayuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.